الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Ayat 30 kan hari ni. Surat 6 betul tak? Okey. Ili lah baca dulu sebab Ili masuk dulu. Anda sikit perut. Tiba-tiba sikit perut. Lah. Sampai ayat 33 kan? Betul. Yalah, kita baca separuh dulu. Kalau ada masa nanti baru kita baca lagi. Separuh. Mulai Ustazah. Eh? A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك قال إني أعلم ما لا تعلمون وعلم آدم الأسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة فقال أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم قال يا آدم أنبئهم بأسمائهم فلما أنبأهم بأسمائهم Betul? Dia boleh terus? Boleh? قال ألم أقل لكم إني أعلم غيب Panjang sikit. Ni tu Mak Jaiz tu 4 paling kurang. قال ألم أقل لكم إني أعلم غيب السماوات والأرض وأعلم ما تبدون وما كنتم
تكتمون. Okey. Sadaqallahul azim. Terima kasih Li. Okey, next Hajar Aini. Hajar Aini kena unmute dulu. Alright. Belum. Okay. Okey. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء Kalau berhenti ada Hamzah. Hamzah. Bawa Okay. Hamzah sekali. So I start balik. Boleh. Wayas. Boleh? Kalau ambil balik boleh? Boleh? Qalu ataj'alu fiha man yufsidu fiha wa yasfiku dima'a wa nahnu nusabbihu bihamdika. Bukan Hajar. Berhenti dekat wayas fikud dimak tadi tu. Cuma masa Hajar berhenti tadi tak bunyi Hamzah tu. Okey. Wayas. Okey. Qalu ataj'alu fiha man yufsidu fiha wa yasfiku dima' wa sambung. Boleh? Wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak. Qala inni a'lamu ma la ta'lamun. وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا ثُمَّ عَرَضَهُمْ عَلَى الْمَلَائِكَةِ فَقَالَ أَنْبِئُونِي بِأَسْمَاءِ هَؤُلَاءِ. Boleh Ustaz? Boleh. Ambil balik faqala. فقال أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا. Hajar yang kalimah yang ada ain tu masukkan sikit lagi dekat ain. Tu ain ada problem sikit. La ilma lana illa ma 'allamtana. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana. Innaka antal alimul hakim. Qala ya Adamu ambihum bi asma'ihim falamma ambihum bi asma'ihim Qala alam aqul lakum inni a'lamu ghaibas samawati wal ard wa a'lamu ma tubduna wa ma kuntum taktumun. Sadaqallahul azim. Okay, alhamdulillah. Terima kasih Hajar. Apa memang ada problem ain? Dia ain kadang memang tak nak buat tu kan. Jadi sekarang bunyi macam ain, bukan dia macam dia alif ain dia kan. Jadi I time macam je instead of Dia kalau je dia jadi hamzah juga. Itulah. Belajar orang Kedah. Sometimes boleh macam macam tu okey macam maknanya boleh. macam gini. Kalau mati boleh. Pergi dekat tempat keluar dia. Kalau tu tu macam kalau mati huruf ain tu mati dari luar bawa ke dalam tempat dia keluar.
Tapi kalau huruf tu berbaris, dari tempat keluar tu dikeluarkan. Kan contoh macam Hajah baca apa-apa kalimah yang ada ain yang mati, kan boleh masuk, dia masuk ke dalam. Yang dekat dalam tu tadi bila dia berbaris keluarkan balik. Kan dia masuk dalam kan. Keluarkan balik. Kat mana Hajah parking ain tu, yang mati tu tadi tu, yang dah parking tu, keluar balik dekat situ. Kita rasa kat mana, keluarkan juga kat situ. Kena praktis lagi. Okey, terima kasih Ustazah. Okey, sama. Ana. Assalamualaikum. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa iz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Our theory, as mentioned before, is also implemented to our new Petronas ability from our color palette, typography, and so on. There are 6. Okey dah. Sorry. Saya tak perasan. Qalu ataj'alu fiha man yufsidu fiha wa Yufsidu tu pendek. Satu jim tu kan. Jim tu dah betul dah bunyi dia qalqalah, cuma jangan berat kan. Berat tu maksudnya dia jangan terhenti. Qalu ataj'alu fiha taj'alu fiha. Qalu ataj'alu fiha man yufsidu fiha wa yasfiku dima' wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak. Qala inni a'lamu ma la ta'lamun. Wa 'allama Adama al-asma'a kullaha summa 'aradahum 'alal malaikah. Faqala anbi'uni bi asma'i ha'ula'i in kuntum shadiqin. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Qala ya Adam ambikum bi asma'ihim. Dekat mim dengan ba tu dengung dua harakat tu ikhfa. Oh, mim. Ikhfa syafawi. Qala ya Adam ambikum bi asma'ihim. Falamma amba'ahum bi asma'ihim qala alam aqul lakum inni a'lamu ghaibas samawati wal ardh wa a'lamu ma tubduna wa ma kuntum taktumun. Okey, dia ain tu kejap. Mana tadi wa a'lamu kan? Ain ni dia istifal juga kan? Jadi
Sebab kadang-kadang kita nak meletakkan ain tu kat tempat dia terjadi macam tebal, dia terangkat dia bukan wa a'lamu. Betul A'lam. bagus. Dia Wa'alamu. Okey. Lagi sekali salah. Boleh. Sambil senyum. A'lamu. Okey. Wa'alamu ma tubduna wa ma kuntum taktumun. Lepaskan sikit angin. Wa ma kuntum taktumun. Wa ma kuntum taktumun. Okey. Baik, terima kasih. Sadaqallahul azim. Sama. Okey, Zandra. Waalaikumsalam. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Sekejap Zandra, boleh tak kalau satu dekat jim tu dia kena kurangkan bunyi angin tu. Ni rajim tu satu. Ra ni betul lah dia ada takrir, tapi bila dia ada sabdu, dia bukanlah menghilangkan takrir tapi dia mengurangkan takrir tu secara mutlak. Dia dah tak macam ra berbaris, dia tak macam ra mati. Contoh bismillahir kan macam banyak sangat kan. Bismillahirrahmanirrahim. Cukup tu je. Irrahmanirrahim. Cukup digetar sekali. Jim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Okay. Wa idh qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Qalu ataj'alu fiha man yufsidu fiha wa yasfiku dima wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak. Qala inni a'lamu ma la ta'lamun. Wa'allama Adamal asma'a kullaha thumma 'aradahum 'alal malaikati faqala anbi'uni bi asma'i ha'ula'i in kuntum sadiqin. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Qala ya Adamu anbi'hum bi asma'ihim. Falamma anba'ahum bi asma'ihim qala alam aqul lakum Qala alam aqul lakum inni a'lamu ghaibas samawati wal ardi wa a'lamu ma tubdun. Ambil balik. Wa a'lamu ma. Zandra dekat hamzah dengan ain tu. Kena jelas betul-betul dia punya bunyi hamzah dulu. Okey. Wa a'lamu ma tubduna wa ma kuntum taktumun. Okey, sadaqallahul azim. Terima kasih. Terima kasih Zah. Sama. Okey, Fiza, next. Assalamualaikum.
Salam. Iza macam jauh je. Macam sayup-sayup je. Macam tak sudi je ngaji. Dekat sikit. Ada. Boleh sudah? Boleh. Buat macam Zandra tadi, dekat sikit. Yang masuk mulut sudah. Pakai telekung. Okey, tak apa, boleh. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idh qala rabbuka lil Cop. Sebelum dia jauh kan. Zal tu cuba jangan bunyikan dia punya the tu. What? Again, Zah? Wa idh qala. Wa idh qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun. Satu. Jap. Putus-putus ni suara saya. Fiza. Saya lah tak dengar. Punya tak tahulah. Saya pun tak dengar. Suara Fiza pun putus-putus. Tak payah pakai earphone sekejap. Jap. Comel. Okay, macam ni. Dekat Rabbuka tu, ba tu memang dia ada qalqalah. Tapi bila dia sabdu, dia dah gugur qalqalah tu. Sebab dia bertemu kan dua huruf yang sama, ba tu. Dia tak nampak ada dua ba, tapi disebabkan ada tanda sabdu tu. Jadi tak payah baca Rabbuka. Masuk terus. Wa idh qala rabbul empat. Malaikah tu mesti 4 paling kurang. Wa idh qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Sekejap, ambil balik ini. Satu, dengung nun cukupkan 2 harakat. Yang kedua, ja'ilun. Dah tak boleh bunyi ja'ilun. Tak boleh dah. Sebab dia bukan jelas lagi dah tanwin tu. Dia nak jumpa fa ni. Ja'ilun fil ardi khalifah. Ini susah. Inni Inni ja'ilun fil ardi khalifah. Ja'ilun fil ardi. Ja'ilun fil ardi khalifah. Terus. Qalu ataj'alu fiha man yufsidu fiha. Mai yufsidu fiha. Mai dengung mesti cukup 2. Du pendek sebab tak ada mat. Man yufsidu fiha. Satu lagi, fa jangan bunyikan fa. Mai yufsidu fiha. Man yufsidu fiha. Terus. Ustazah, nanti boleh berhenti ke kalau dekat dimak tu? Sebab tadi dah. Tak apa ke? Boleh cuba dulu wayasfikud dima macam tu maksudnya. Nak berhenti. 2 kalimah je pendek benar. Apa dia? Artinya ngapa pendek benar? Tapi Yusuf sekarang nak ulang balik tak? Sekarang ni Fiza nak baca qalu tu, nak berhenti wayasfikud dima tu sampai tak? Kalau tak? Kalau tak tadi okeylah mai yufsidu fiha je lah. Okey. Lepas tu terus je wayasfikud dima sampai bawah. Sampai tak? Try dulu. Wa yasfikud dima'a wa nahnu sabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak. Cuma bunyikan ha tu. Nusabbihu biham-ha. Nusabbihu biham. Ba jangan bunyi mati. Nusabbihu biham. Nusabbihu. Jangan qalqalahkan. Dia tak boleh nusab, tak boleh. Okay. Dia hidup balik. Nusabbihu. Dia jangan nusab jangan buka balik mulut tu. Lagi susah nak buat tu sebenarnya Fiza. Apa tadi ayat dia? Nusabbihu, lekat je. Nusabbihu biham. Bila nak letak ba tu dengan berbaris, barulah buka mulut tu untuk menyebut bi tu. Nusabbihu. Kan lagi senang. Nusabbihu bihamdika wa
disulak. Dal jaga jangan wa nuqad. Wa nuqaddisulak. Lekatkan lidah tu dekat tempat dal. Wa nuqaddisulak. Wa nuqaddisulak Lak. lak. Tu. Okey, terus. Qala inni a'lamu ma la ta'lamun. Okey, kesilapan dia dekat in tu dah dengar tadi cukup dah. Ni tu ada tanda panjang. Kalau panjang tu maknanya dia lebihlah 2 harakat. 4 harakat A'lamu ma la ta'lamun. Kalau aghlamu, taghlamun nanti dia jadi ghain pula. Inni a'lamu ma la Di bawah. Tekan ke bawah. A'lamu. Kalau ag tu dia dekat atas, dekat tempat keluar ghain. Dia bukan ag. Ke bawah. Tak kena tu. Macam mana nak buat? Fiza cuba sebut ain ai'u. Ai'u. Dekat bawah, tapi tu pun dia tak sampai tu, dia sampai dekat hamzah. Tekan. Ai'u. Okey, yang berbaris tadi tu, yang ini dia mati. Pergi dekat tempat mati tu. Dia tekan kat situ. Tu dia nak balik. Naik Dia balik. macam dia tekan dia naik balik. Dia jadi macam ghain. A'lamu. A'lamu. Okey, boleh? A'lamu. Nampak sikit ain. A'lamu ma la ta'lamun. Cuba satu lagi macam mana cara dia. Jangan tekan kuat sangat. Mungkin kuat sangat dia tekan melantun balik ke atas kot. Cuba tekan slow sikit. A'lamu. Macam mana cara nak torelkan ni? Pelan-pelan ni Fiza, pelan-pelan. Dia kena buat latihan menyebut ain, mati, ain berbaris kena selalu. Dia mesti kena rasakan dekat tempat kita keluar tu juga. Kalau kita matikan bunyi dia jadi tak sama dengan tempat ain yang berbaris, maknanya tak kurang tepat lah tempat keluar ain yang kita sebut. Okay. Cuba lagi nanti saya praktis PM tepi Ustazah lah. Okey, tanda. Terus. Wa'allama Adam al-asma'a kullaha. Nak berhenti? Tapi kalau nak ulang jangan ambil akullaha sebab tu asma punya. Kan? Ambil balik, berhenti dekat akullaha. Berhenti dekat, okey betul. Wa'allama Adam al-asma'a kullaha. Okey. Summa aradahum 'alal malaikah. Okey. Faqala ambi'uni bi panjang. Faqala ambi'uni bi asma'i. Faqala ambi'uni bi asma'i haula'i in kuntum sadiqin. Okey, patah balik sikit je. In kuntum sadiqin. In kuntum sadiqin. Qalu ni tak apa, lepaskan dia. Qalu subhanaka. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana. Boleh? Innaka antal alimul hakim. Qala ya Adamu tu panjang sebab hamzah sebelah alif. Ya panjang. Qala ya Adamu ambi
hum bi asma'ihim. hum bi asma'ihim. Bi hum bi Ambil balik ambihum. Bihum tu kan tengah tengah sorry. kalimah. Bi hum bi Dengung. asma'. Dia satu nun bertemu ba tu yang ada mim kecil tu kan. Cuba Ha? tengok. Itu dengung satu. Yang kedua mim bertemu ba pun dengung juga. Ambihum bi Oh. asma'ihim. Ambihum bi asma'ihim. Okey. Falamma amba'ahum bi Dengung. Jangan lupa mim bertemu ba sama macam tadi. Okay. Dah. Am satu, yang lepas tu Oh, hum bi sama juga hum. macam tadi. Okay. Dia mana-mana kalimah yang ada mim dengan ba ataupun nun bertemu ba sama dengung dia. Okay. Falamma amba'ahum bi asma'ihim. Boleh? Boleh sambung? Ustazah? Boleh. Qala alam aqul lakum inni a'lamu ghaibas samawati wal ard. Wal ard. Wa a'lamu ma tubduna wa ma kuntum taktumun. Dia nak melepaskan tu jangan sampai berbunyi suara, jangan jadi tumun. Angin je lepas. Kalau tak ada bunyi suara dan angin sekali. Okay. Taktumun. Okay, boleh. Fiza cuma ain tu je Fiza Okay. Betul. Sorry Ustazah. I Tak will apa. try better. Alright. Thank you. Okay. Terima kasih Ustazah. Okay, Datuk Nurul boleh baca. Cuti Oh boleh. Sekejap. Unmute dulu. Yang cuti tadi siapa? Salah orang. Assalamualaikum Ustazah. Salam. Oh ni Kak Zulida. Betul tak? Okay. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa iz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Datuk ambil balik Inni ja'ilun fil ardi khalifah. Ja'ilun. Dengung. Panjang. Dengung dan dia tak boleh bunyi lun dah. Dia tak boleh bunyi lun. Dia punya lun tu dia dah samar-samar sebab ikhfa tadi kan. Inni ja'ilun fil ardi khalifah. Dia punya bunyi tu dah samar dah. Cuma kesamaran tanwin tu kena 2 rakaat kadar dia. Ja'ilun fil ard. Inni ja'ilun fil ardi khalifah. Khalifah. Pendek je. Khalifah. Okey. Qalu ataj'alu fiha man yufsidu fiha wa yasfiqud dima'. Okey, nipis sikit. Wa yasfikud ku. Kalau qud dia jadi qaf. Wa yasfiqud dima'. Okey. Nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak. Qala inni a'lamu ma la ta'lamun. Wa 'allama Adama al-asma'a kullaha summa 'aradahum 'alal malaikah. Mim tu dengung lama sikit. Summa 'aradahum 'alal malaikah. Summa
فقال أنبئوني بأسماء قال أنبئوني فأسماء Ni panjang juga sebab ada ya. U panjang, ni panjang. فقال أنبئوني فأسماء بأسماء هؤلاء فقال أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين. Ambil sikit dekat ni. Nun dengan kaf, lepas tu nun dengan ta. In kuntum sadiqin. إن كنتم صادقين. قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا. Satu ilma, ain tu ilma lana illa ma 'allamtana. قالوا سبحانك Subhan. Dia heret kan? قالوا سبحانك لا علم لنا Tekan. علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. Hakim nipis. إنك أنت العليم الحكيم. قال يا آدم أنبئهم Ni turunkan ke bawah lagi. قال يا آدم أنبئهم بأسمائهم فلما أنبأهم Ba'ahum. Jangan ba'ah, dia jadi ain. ba'a. Falamma anba'ahum Ba'ahum pendek ni. ba'ahum. Falamma anba'ahum bi asma'ihim qala alam aqul lakum Jangan samakan antara aqul dengan lakum. Nanti dia jadi dua-dua qaf. Qala alam aqul lakum. Qala alam aqul lakum inni a'lamu ghaibas samawati wal ardh wa a'lamu ma tubduna wa ma kuntum taktumun. Terima kasih Datuk. Okey, tadi saya sempat tanda yang Datuk baca tu. Dia punya perbezaan sebutan huruf ain kan. Ada satu tempat Datuk baca ain tu betul tau. Macam Iza tadi kan. Cuba tengok kalimah yang Datuk sebut ilmalana tu tadi kan dia jadi ilmalana kan. Dia bila sebut dekat alam tanah tu tadi boleh masuk kan sebab dia berbaris atas. Jadi menekan huruf ain berbaris bawah ni sama tekanan dia macam ain baris atas. Cuba Datuk sebut alam tanah. Alam tanah. Boleh masuk kat tengah kan itu ain. Sama juga ilma tu bunyi dia dan tempat dia kat situlah. Ilma. Dia kalau dia jadi hamzah. Kalau bunyi tu rasa tak sama, memang dia ada kesilapan dekat tekan. Dia ain. Sama juga macam pada ayat innaka antal ali. Sedaplah bunyi itu sebab dia dah tepat kan.
Ali. Dia baris atas tu dia ringan sikit. Dia letak baris bawah tu dia jadi tertukar. Okay. Sekejap. Syifa. Okay. Sekejap Kak Zulida dia tak baca dulu kot. Dia tengah meeting kan. 3:30. Tak sempat pula Okay. Saya bacakan ayat 34 lah. 34 ni saya tak baca lagi Belum kan? Belum. Itulah semalam kot saya baca satu page sebab tak ramai. Saya masuk dalam terus. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa idz qulna lil malaikati isjudu li adama fasajadu illa iblis أبى واستكبر وكان من الكافرين وقلنا يا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة وكلا منها رغدا حيث شئتما ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمين فأزلهما الشيطان عنها فأخرجهما مما كانا فيه وقلنا اهبطوا بعضكم لبعض عدو ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه إنه هو التواب الرحيم صدق الله العظيم. Habis. So, minggu depan kita baca 34 sampai 37. Kalau tak tulis kita ingat. Makhraj dengan sifat kan kita belajar. Tahsin itu muka surat 30 36 tak silap saya. Allah.
Betul, 36 kan? Saya takut saya salah. Saya tulis kat saya 36. Saya ke tidak? Makhraj 39. Ha, 39. Oh, agaknya muka surat 36 hingga 39. 38 yang itu. Hari ni 39. Hari tu berarti dekat 39. Habis dekat raw Hari ni kita masuk makhraj lidah lah kalau gitu. Masih lagi lidah. Tak banyak dah. Okey, bismillahirrahmanirrahim. Kita masuk makhraj yang ke 10 iaitu muka surat 40 Kita masuk makhraj huruf ta. Bismillahirrahmanirrahim. Okey, makhraj huruf ta masih lagi makhraj lidah yang mana fokusnya dekat hujung lidah, tempat keluar dia Tempat keluar dia sama 3 huruf ni iaitu ta, dal dengan ta. Ta, dal dengan ta. Jadi masa kita menyebut ketiga-tiga huruf ni mesti pastikan hujung lidah kita belakang gigi seperti mana dalam gambar tu. Dia parking hujung lidah tu di lelangit yang ada diwarnakan hijau tu. Okay. Baik. Cuma dia punya cara meletak tu, cuba kalau tengok dan perhatikan untuk ta tu dia lebar sikit. Sebab apa dia boleh naik macam tu lebar berbanding dengan ta, berbanding dengan dal? Sebab dia ditolak oleh pangkal lidah yang belakang. Maka dia jadi lebar sikit ke depan. Nampak tak? Dia memang parking sama dengan dal dengan ta. Tapi dia tak runcing berbanding dengan dal dengan ta. Sebab ta lebih tebal berbanding dengan ta dan dal. Okey. Baik. Kak Zuri dah habis meeting dah Okay. Saya terus. Okay. Baik. Kita tengok antara huruf ta ni dia punya sifat-sifat dia terhasil apabila menekan hujung lidah ke pangkal 2 gigi kacip depan rahang atas. 2 gigi kacip depan rahang atas tu yang depan tu lah. Okey. Dekat situ dia letak lidah, kemudian pangkal lidah tu mesti naik. Kalau tak naik nanti dia tak tebal bunyi dia. Dia jadi fake bunyi dia. Macam mana bunyi fake to? Dia jadi to. To. Macam tu. Dia dah macam tebal tapi kenapa tak cukup tebal? Sebab pangkal lidah dia tak mengangkat sekali. Dia bukan to po. Po. Dia penuh. Jadi ruang yang warna biru muda tu kan, tengah-tengah tu dia jadi terhimpit. Dia tersepit sebab dia angkat semua sekali. Okey. Saya setiap kali menyebut huruf-huruf ni saya tak sebut dia punya sifat dulu kan? Saya sebut tak hari tu? Sebut sekali Okey. Tengok Alright. Tengok sifat huruf dia ada 5, ada 6 iaitu 5 tambah 1 lah. 5 itu sifat berlawanan, satu lagi sifat tunggal. Kita tengok sifat yang 2 atas tu, jahar dengan syiddah. Jadi ta ini memang huruf yang sifatnya kuat. Kerana apa kuat? Dia banyak yang tertahan. Iaitu jahar dengan syiddah, tertahannya udara, tertahannya suara. Okey, kemudian yang ketiga sifatnya isti'la iaitu mengangkat pangkal lidah. Yang warna kuning tu kan. Jadi ada arrow dekat lidah. Kat mana isti'la tu bergerak? Tu warna kuning, arrow kuning dekat lidah tu. Okey, baik. Kemudian yang warna purple tu apa? Itba'. Maknanya lidah yang depan sikit daripada pangkal lidah tu pun terangkat sekali. Itba' ni maksudnya terhimpit ataupun tertutup. Menyebabkan sebutan tu jadi berat. Kemudian ismat. Kerana apa ismat? Kerana dia di bahagian sukar. Bahagian sukar. Walaupun dia parking dekat depan iaitu hujung lidah, tapi dia tetap juga dianggap berat kerana dia nak dalam. Dia tolak daripada dalam. Seterusnya akhir sekali barulah dia letak sifat tunggal iaitu qalqalah. Jadi bila kita matikan barulah sekali. Ito, uto.
Macam mana sekalipun dia punya baris, atas ke depan ke bawah ke, dia tetap tebal. Sebab apa tetap tebal? Sebab dia memang adalah salah satu huruf yang bersifat kuat. Mana kuatnya? Jahar dengan syiddah, lepas tu isti'la, lepas tu itbaq. Memang kuatlah. Okay? Itu adalah ta. Baik. Seterusnya kita tengok dal. Dia keluar hujung lidah sama macam ta tadi, hujung lidah pula. Dia pergi dekat belakang gigi, sama juga dia punya bentuk dia macam ta. Tapi cuba tengok apa yang jadi dekat, dia macam bukit ke bawah itu kan. Menunjukkan lidah itu tidak terangkat. Okey. Dia punya maksud dia sama juga. Makhraj dekat mana? Terhasil apabila menekan hujung lidah ke pangkal tengah dua gigi kacip depan atas. Maknanya dia depan lagi sikit daripada ta tadi tu. Sebab dia runcing. Sebab dia tidak mengangkat pangkal lidah. Jadi kita boleh tengok dia punya sifat dekat tepi tu. Dia ada 6 juga, sama macam ta. Cuba tengok apa beza antara ta dengan dal. Apa yang menyebabkan dal itu bunyi dia tak sama macam ta. Okey, pertama dia sama juga jahar dengan syiddah. Tapi yang ketiga dia tak sama dengan ta. Yang ketiga tadi ta isti'la, dal ini istifal. Sebab tu dia punya lidah tu ke bawah itu. Ke bawah belah belakang lah. Maksudnya rendah pangkal lidah. Seterusnya bila pangkal lidah tu dah rendah, itu tidak terhimpit. Jadi dia infitah ataupun terbuka. Okey. Seterusnya ismat. Dia masih lagi dekat belah dalam walaupun dekat lidah, tapi dia dekat belakang gigi kan. Itu pun dikategorikan ismat. Dan akhir sekali qalqalah. Maknanya ada juga bunyi lantunan. Ad, id, ud. Cuma apabila kita nak mengqalqalahkan huruf dal ini, pastikan dia punya hujung lidah yang kita nak sebut tu mesti bukan dekat lelangit. Ad, id, ud. Yang ini yang selalu kita sebut dal Melayu. Ad, id, ud kan. Tu kena betulkan. Mungkin kalau kita sebut kalimah macam yang dia bagi contoh tu, bolehlah kita betulkan. Ad, id, ud. Bila masuk ayat jadi Melayu balik. Okey. Baik, seterusnya makhraj yang ketiga, untuk bahagian yang inilah ta dal ni, yang ketiga ta, iaitu terhasil apabila menekan hujung lidah juga ke hujung dua gigi kacip depan rahang atas. Sama juga macam dal. Ni sama juga macam dal. Cuma apa beza antara ta dengan dal? Tak banyak. Cuba tengok. Untuk dua sifat yang awal tu, hams dengan syiddah. Kalau tengok daripada 3, 4 dan 5, sama tak dengan dal, istifal, infitah, ismat kan? Tapi ta tidak ada qalqalah. Beza dia antara ta dengan dal sahaja yang ada qalqalah, antara 3 kawan ni. Tapi ta tidak ada qalqalah, tapi dia digantikan dengan hams. Hams tu disebut atas sekali. Itu yang bila kita matikan dia kena bunyikan. At, it, ut. Dia sama macam kaf. Sama macam kaf. Kalau tengok balik sifat huruf kaf, sama sebiji macam ta. Sama juga hams, syiddah, istifal, infitah, ismat. Okey. Kenapa dia kata istifal? Kerana pangkal lidah tidak terangkat juga. Lepas tu bila dah tidak terangkat pangkal lidah, maka ruang tengah itu tertutup atau terhimpit. Maka dia jadi infitah. Dan akhir sekali ismat. Dia dikategorikan belah dalam juga. Ta. Walaupun belakang gigi tu dia tetap ismat. Okey. Jadi bila matikan, bunyikan hamas sedikit. Hamas ta, bukan hamas sin. At, it, ut. Jangan baca ats, its, uts. Tu jadi ta dengan sin. Sama juga dengan kaf tu. Maknanya kita bariskan ta tu macam mana bunyi dia? Dia jangan bunyi banyak sangat jadi ta, ti, tu. Jangan. Ketika kita menyebut ta, ti, puas sekali dengan baris. Sebab tu dia tak nampak. Kalau dia mati baru dia nampak. Ta, ti, tu. Dah ada dah angin tu. Dia tak payah ta. Okey. Baik. Habis. And ta. Dia satu kumpulan ni. Ta, dal, ta. Hujung lidah pastikan kena dekat pangkal dua gigi kacip. Okey, baik. Seterusnya makhraj yang ke-11. Ada 3 juga dia berkawan, iaitu dha, zal dengan
sa. Ni makhraj yang ke-11 Kita tengok. Kan bunyi dha, dia terhasil apabila hujung lidah sikit dan dengan hujung dua gigi kacip depan rahang atas. Macam dalam gambar tu lah. Dia menyentuh gigi depan yang belah atas. Yang atas, jangan yang bawah. Macam mana nak sebut kalau kita letak hujung lidah kita kat gigi bawah tu kan. Kita tengok bila dia tak keluar menyebut dha ni, lidah tak keluar, dia akan ada satu sifat tambahan iaitu berdesir. Kat situ kita tidak ada pun desiran kat situ. Tidak ada sofir. Tengok. Sifat huruf dha iaitu jahar dengan rokhawah. Ni kita kena faham baik-baik. Jahar dengan rokhawah iaitu dia menahan angin tapi dia melepaskan suara. Mana suara dha? Okay, kita tengok. Sebenarnya kalau mati dia ada suara, cuma dia tak jelas lah sebab selalunya kalau lepas dha yang mati ni mesti ada huruf lain. Tapi ada juga beberapa kalimah yang huruf dha itu berada di hujung. Contoh bil ghail. Dia kena bunyi suara tu. Bil ghail. Kerana apa dia kena bunyi suara? Kerana sifat dia mengeluarkan suara. Kalau kita baca bil ghail, itu bukan keluar suara, itu keluar angin. Okay, sebenarnya angin ni dia tahan tapi yang keluar itu suara. Kita terbalik. Kita terkeluar dia punya angin. Bocor. Okay, seterusnya kita tengok yang ketiga sifat isti'la. Sebagaimana kita perhatikan pangkal lidahnya tu. Cuba tengok warna kuning tu. Dia antara isti'la dengan itbaq tu dia bersebelahan je. Isti'la pangkal lidah terangkat. Itbaq tu yang tengah tu dia terangkat. Nampak yang warna purple tu. Okay. Dan akhir sekali ismat. Dia walaupun dia dekat hujung, walaupun dia terkeluar sekalipun dia tetap juga susah. Sebab apa? Sebab yang belah-belah belakang tu, sifat-sifat yang kuat kat belakang tu menyebabkan dia juga kategori ismat. Dan dha tidak ada sifat tunggal. Dia hanya sifat berlawanan sahaja. Okey. Jadi lepas ni menyebut dha, jangan kita sebut za. Kalau kita sebut za, dia akan tambah satu sifat lain yang memang tak ada dalam dha tu. Azhar, Ya saya. so kalau bila dia mati, dha tu mati, kena keluar juga sikit lah kan lidah dari gigi tu. Betul. Minal ghail. Cuma tak nampak lah sebab bibir dah dekat depan, mana nak nampaknya. Kita baca ghail. Senyum tak jadilah, bila senyum dah hilang isti'la dia jadi istifal pula. Nanti dia jadi zal. Kalau zal nampak, contoh idza ataupun wa in. Sebab apa nampak lidah keluar? Sebab kita punya mulut tak moncong ataupun tak bulat mulut kita. Kita senyum kan? Tapi dha ni yang lebih berat sebab dia belah dalam. Jadi mulut kita tu sebenarnya memang tak boleh moncong tapi dia dipengaruhi oleh beratnya dha kat belah dalam dekat lidah tu menyebabkan kita punya mulut tu berubah sedikit macam bulat macam itu kan minallah tapi tidaklah minallah. Dia tidaklah moncong. Okey. Kunci dia mesti kena hujung lidah keluarkan. Sama juga dengan zal dan sa. Cuba tengok muka surat 42. Zal terhasil apabila hujung lidah dikeluarkan sedikit dan disentuh dengan hujung dua gigi kacip depan rahang atas. Sama juga macam dha tadi, cuma beza dia tidak ada tekanan yang menolak pangkal lidah ke atas. Itu saja beza. Kalau tengok zal dengan sa, sama tak? Dia punya bentuk lidah tu. Sama cuma ada sedikit je perbezaan dia. Cuba tengok apa perbezaan dia. Kita baca satu-satu. Dia punya sifat, zal dia ada jahar dan rokhawah. Iaitu menahan udara, melepas suara. Tapi sa dia ada hamas, dia ada rokhawah. Dia melepaskan kedua-duanya. Iaitu udara dan suara. Yang ketiga, 4, 5 sama. Istifal, infitah, ismat. Dia sama dua-dua tu. Apa beza dia? Satu je lah. Zal ni satu tahan, satu lepas. Sa, dua-dua lepas. Jadi bila kita matikan kita nampak. Contoh zal. Az, iz, uz. Yang keluar tu hanya suara. Tapi udara tadi dia menahan. Dia tertahan dia apa? Dia kita punya lidah yang ada dekat ujung gigi tu.
Okay? Boleh? Jadi bila kita baca contoh tadi macam ayat kita bacalah hari ni. Ayat atas sekali. Wa il qala. Wa il qala. Dia akan jadi tertahan dua-dua. Macam mana tertahan dua-dua? Wa id qala. Takut sangat Ustazah kata tak boleh qala-qala. Selalu kan kita orang Melayu ni baca zal terlantun kan. Wa id qala z. Dia tak boleh qala-qala tau. Fiza. Bukan Fiza je. Saya pun mengingatkan saya juga. Kalau kalau baca laju sangat kadang macam itulah. Bila kita bertadarus ke sifat-sifat yang halus-halus tu yang kita nak kena jaga. Wa il qala. Okey. Baik, mesti kena keluarkan suara yang menahan udara. Okey, berbeza dengan sa. Kita matikan sa. As, is, fus. Dia tidak ada sekatan. Walaupun hujung lidah dekat depan keluar sikit daripada gigi sama macam zal, tapi kan bunyi dia lain kan? Zal, az. Kalau sa, as. Dia dah keluar suara dulu, lepas tu angin keluar sekali. Dua-dua keluar. Ada beza tak? Ada. Itu antara sa dengan zal. Cuma za tu dia tebal sebab pangkal lidah terangkat. Yang zal dengan sa pangkal lidah dia sama. Itu tiga huruf sama tempat keluar. Okey. Saya terus. Alhamdulillah. Yang sebelah kanan ni muka surat 43 ni dia masuk mim dengan waw. Ba dengan fa ni. Itu salah cetak ke saya tak pasti. Sebab kalau ikutkan mim waw ba fa ni bahagian bibir. Kita bahagian lidah tak habis lagi. Saya tak nak nanti keliru, kita lompat sekejap muka surat 45 boleh. Tapi tolong ingatkan saya makhraj bibir kita tak sentuh lagi. Kita terus masuk 45 iaitu zai, sin dan sod. Ini pun satu kumpulan. Satu kumpulan. Saya lupalah. Hari ni Kak Norita masuk kumpulan ni kan? Tak masuk pun. Lupalah saya. Tak apa. Saya salah. Okey, tak apa. Terus dulu nanti ada rakaman Okey, baik. Tengok zai, makhraj yang seterusnya terhasil dari ujung lidah juga, tapi dia bukan dekat gigi atas. Dia letak kat mana? Dia letak kat belakang dua gigi yang bawah. Ni dia tulis dua gigi kacip depan rahang bawah. Maknanya dia kena kat gigi bawah lah. Semasa kita menyebut zai. Kalau kita sebut yang kebiasaan kita baca tu kan, ada zai tu memang kita punya lidah tu pakai kat bawah. Iz, az, iz, uz. Kenapa dia pakai kat bawah? Sebab dia nak bagi jahar, jahar pula rokhawah dan Allahumma salli ala Muhammad, sofir. Sebab zai ni dia ada 6 sifat. Kalau tengok belah kiri tu 5 tambah 1 Sifat berlawanan ada 5 tambah 1 sofir. Sebab tu dia letak lidah tu di bawah. Sebab dia nak bagi sofir tu keluar ke atas dengan mudah. Az. Kalau kita letak gigi atas, lidah ke atas, macam mana kita nak bunyikan sofir? Tak bunyilah, jawabnya jadilah sa. Ataupun jadi zal. Jangan tertukar Zal dengan zai jangan tertukar. Okey. Ni mudah kan insya-Allah. Ada juga yang tanya, iya ke Ustazah? Ujung lidah kat gigi bawah. Beria dia nak letak macam tu kan? Macam tu nak letak bawah. Tak payah letak, memang dia automatik pergi kat bawah. Az, iz, uz. Okey, kalau tengok dia punya sifat huruf dia jahar dan khawah. Jahar apa? Tertahan udara. Khawah terlepas suara. Bila kita matikan, yang dilepaskan itu suara sahaja. Az. Dia tak boleh az. Nanti dia jadi sama macam sin. Dia lain. Kalau zai, az. Kalau sin, as. Dia lepas semua kan. Itu jahar al-khawah. Kemudian yang ketiga, 4-5 sama macam kebanyakan huruf lah iaitu istifal, iaitu lidahnya tidak terangkat sebab tu dia punya bunyi nipis. Kemudian bila lidah tidak terangkat maka ruangnya pun terbuka, tidak terhimpit, maka dia jadi infitah. Kemudian ismat, huruf yang sukar, dan akhir sekali betul-betul lah bunyi sofir tu keluar daripada mana? Daripada atas. Az, iz,
Desiran lah, desiran. Dalam bahasa kita, bahasa Melayu desiran. Macam bunyi lebah kan. Zzz. Itulah zai. Okay. Alamak. Baik. Seterusnya kita tengok antara zai tadi, kita tengok sin. Dia sama juga. Dia sama macam zai, terhasil apabila hujung lidah diletakkan juga di belakang dua gigi kacip depan rahang bawah. Tapi beza dia antara sifat dia sahaja. Kalau tengok dia ada 6 sama macam zai. Sod pun sama juga, dia ada 6. Tapi apa beza? Tengok sifat dia hams rokhawah. Dia terlepas dua-dua. Zai tadi tahan satu, lepas satu. Sin ni lepas dua-dua. Okey, lepas udara, lepas suara. Yang lain semua sama. Istifal, infitah, ismat dan sofir. Ni kena bunyi as, sa, si, su, as, is, us. Mudah insyaAllah. Jangan keluarkan lidah, hujung lidah pula, nanti dia jadi sa pula. Takut keliru. Okey, seterusnya yang akhir sekali sod. Okey, sod. Sama jugalah pengertian ni, saya tak payah bacakan lain. Dia sama macam zai, sama macam sin. Cuba kita fokus dekat dia punya sifat sahaja. Apa yang membezakan antara dua tadi? Zai dengan sin sikit je beza dia. Terlepas dua-dua, sin. Kalau zai, satu tahan, satu lepas. Tapi sod, sod ni pun terlepas juga dua-dua. Tapi ada tempat lain yang menyebabkan dia jauh sikit beza. Iaitu yang diwarnakan kuning dengan purple tu. Okay, jadi sod terlepas udara, terlepas suara, iaitu hams dengan rokhawah. Kemudian yang ketiga, dia jadi isti'la. Maknanya tak boleh lagi sebut as, is, us. Tak jadi. Dia akan mengangkat pangkal lidah. Kat mana mengangkat pangkal lidah? Yang warna kuning tu. Anak panah kuning tu angkat ke langit. Maka dia akan jadi tebal. Aus. Tapi bukan sahaja mengangkat pangkal lidah. Tengah lidah tu pun dia angkat juga. Iaitu itbaq. Iaitu tertutup ataupun terhimpit. Kemudian yang kelima ismat, sukar, dan akhir sekali sofir. Masih lagi bunyi desiran. As, is, us. Walaupun dia berbaris bawah, dia tetap juga tebal. Sebab apa tebal tadi tu? Sebab isti'la dan itbaq. Jadi dia kuat. Alright. Nak bandingkan sod dengan to, siapa lagi kuat? Sod dengan to, siapa lagi kuat? Siapa nak jawab? Liana macam nak jawab je. Nampak macam, sebab dia punya bunyi, gaya mulut tu macam sama. So ke to ke sama je kan, sebab dia tebal. To. Okay. Betul lah tu. Saya percaya semua orang jawab to. Sebab to ni dia ada 4 sifat yang kuat tau. Dia dah lah tertahan dua-dua. Udara tahan, suara tahan. Apa lagi yang ada dekat to? Lantun. Lepas tu dia ada itbaq. Lepas tu dia walaupun sod ni beza dia dengan to, dia hams dengan rokhawah. Dia tidak menahan, dia melepaskan. Jadi dia, kekuatan dia dengan to tu kalahlah dia sikit. Tapi kuat dengan huruf-huruf istifal yang lain. Sebab dia masih lagi kategori isti'la. Okay, boleh. So makhraj lidah zai, sin dengan sod. Dan kita akan habiskan makhraj lidah yang terakhir ini, iaitu huruf dad. Dad. Kenapa dad tu kena qalqalah? Bila sebut huruf dad tunggal, ejaannya dad alif dal. Dad alif dal, maka belakang tu dal kan huruf qalqalah kan? Jadi dia kena bunyikanlah qalqalah dad. Kenapa panjang? Sebab ada huruf matnya itu alif. Tapi bila dad ini dah mati, jangan pula kita baca boleh. Tak boleh. Kita tengok kenapa tak boleh. Kita tengok, perhatikan dulu dia punya sifat tu. Okey, sebelum tu saya bacakan macam mana nak menghasilkan dot yang betul dan tepat. Terhasil apabila sepanjang tepi lidah, sama ada kanan ataupun, tapi jaranglah orang yang meletak huruf dot ni dengan lidah dua-dua. Okey. Ditekan kat mana? Sepanjang akar gigi ataupun gigi geraham atas. Dia sepanjang tepi lidah. Highlightkan perkataan sepanjang tu.
Kenapa sepanjang? Maknanya dia lekatkan dekat tepi lidah tu bukan satu tempat je. Sepanjang-panjang tepi lidah tu melekat semua naik ke atas. Sebab tu kalau tengok dia punya gambar rajah tu, ada satu warna tambahan. Selalunya kita nampak biru, purple, kuning kan. Kuning tu kita dah tahu isti'la, purple tu itbaq, biru tu adalah tempat keluar dot. Tapi yang coklat tu apa? Istitalah ini satu-satunya sifat tunggal yang hanya huruf dot sahaja ada pada istitalah ni. Tak ada pada huruf lain. Apa maksud istitalah? Berpanjangan dari tepi lidah dibawa sampai ke tempat keluar huruf lam. Kalau kita ingat lagi huruf lam keluar kat mana? Dekat depan, kan? Kat ujung lidah. Jadi panjang tak? Tepi lidah dia panjang ni bawa sampai ke tempat lam. Lam kat sini. Sebab tu dalam gambar rajah tu dia melekat terus kat dalam langit. Tak ada ruang dah. Yang belakang tu pun dekat isti'la tu pun dia walaupun dia ada ruang sikit tapi dia terhimpit juga. Nampak Dia terhimpit. Cuma cuba kita tengok. Dekat sifat dia Jahar rokhawah. Nampak macam dia terhimpit dot ni, nampak macam dah tertutup semua ke langit. Tapi sifat dia ada juga terlepas. Nampak? Macam mana cara kita nak melepaskan sedangkan lidah ni dah terhimpit dan melekat kat langit. Macam mana cara dia? Okey, kita bunyikan kalau qalqalah. Kalau dot itu dimatikan, qalqalah pula. Okey, bunyi kalau dia ada rokhawah ataupun ada suara, dia campur sekali dengan istitalah tadi. Itu adalah istitalah dan rokhawah. Tapi kalau disebut fil ar, kedua-duanya tak ada. Istitalah tu pun sikit je. Fil ar, tak ada lagi kat depan. Rokhawah tak ada. Dia jadi jahar, dia jadi syiddah. Okey? Jelas tak dia punya perbezaan? Okey, sifat dot tadi. Kalau kita mati, dia kena lembut. Istitalah ni lembut sebenarnya. Dia jangan cepat sangat. Fil out. Garang benar bunyi dia. Habis hilang semua sifat. Sifat istitalah tak ada. Sifat rokhawah pun tak ada. Malah ada juga yang menambah. Istitalah dah tak ada, rokhawah tak ada, ditambah qalqalah. Sedap benar bunyi qalqalah kan. Tak boleh. Tapi kita dah biasa jangan nyanyi lagu apa tu, qasidah tu pun jangan tambah dot tu. Jangan tambah qalqalah, jangan. Zalika fadlu minallahi. Saya geram je dengar. Tak boleh. Walaupun ada yang cakap biar je lah buka ayat Quran. Betul memang buka ayat Quran. Tapi disebabkan kita nampak dot dalam Quran tu, kita akan baca qalqalah. Tak payah nyanyi dah senang lagu tu. Kalau nak nyanyi, tepatkan dulu sebutan dot ni. Okey, habis untuk untuk bahagian lidah. Jelas tak? Untuk sifat sekali dengan makhraj ni. Jadi kalau kita betul-betul jelas, kita ingat makhraj sesuatu huruf kat mana keluar, lepas tu kita dah senaraikan ikut susunan sifat tu, insya-Allah dia boleh membantu kita menyebut dengan tepat lagi. Okey. Kalau tak ada, saya teruskan makhraj rongga mulut. Okey, makhraj rongga mulut ataupun disebut al-jauf. Al-jauf ni dia bahagian dalam mulut kita lah. Macam mana menghasilkan alif waw ya? Dia melepaskan suara dia dalam rongga mulut daripada tekak tu lah, daripada keluar suara tu. Ketika kita membaca dalam keadaan ayat-ayat yang alif waw ya sahaja, iaitu huruf mad. Huruf mad. Maka dia jadilah al-jauf. Jadi macam gambar rajah tu yang dibagi tu macam tu lah. Jangan dia jadi rongga khayshum. Dia kena pastikan makhraj itu keluar dekat bahagian mulut sahaja. Okey, habis untuk makhraj mulut. Seterusnya kita masuk yang terakhir, iaitu makhraj khayshum. Alhamdulillah. Untuk khayshum dikata kat sini yang berlaku pada beberapa hukum tajwid. Kalau kita tengok, dia berada di bahagian atas kat hidung, sama ada nun sakinah ataupun tanwin.
Nun mati ataupun tanwin lah. Tak kisahlah tanwin atas ke bawah ke depan. Jadi bila dia menyebut nun sakinah atau tanwin, dia melibatkan beberapa hukum. Kalau kat situ dia tulis dia nun ataupun tanwin bertemu waw ya. Ya dan apa lagi dua mim nun. Ya waw mim nun. Boleh tulis kat sebelah tu. Sebelah tulisan idgham ma'al gunnah tu untuk kita ingatlah. Nun 4 huruf itu huruf idgham ma'al gunnah. Lepas tu yang bawah ikhfa hakiki, dia banyak sikit lah. Dia ada 15 huruf ikhfa hakiki. Kemudian iklab. Iklab satu je, iaitu huruf ba. Yang tadi dalam ayat yang kita baca hari ni ada kan nun mati bertemu ba. Itu dia akan melibatkan kita punya khayshum ataupun dia akan automatik dinaik ke hidung. Itu iklab. Kemudian itu bahagian nun mati ataupun tanwin. Kemudian seterusnya bahagian mim mati. Okay, bahagian mim mati ataupun mim sakinah ni ikhfa syafawi. Apa ikhfa syafawi? Hurufnya ba. Satu je huruf ikhfa syafawi iaitu ba. Kemudian idgham disebut kat sini mutamathil lain. Bolehlah. Idgham mutamathil lain iaitu mim bertemu dengan mim juga. Mim yang bertemu dengan mim juga. Okey, lepas tu idgham mutajanisain. Kita tengoklah. Kalau mutajanisain ni dia ada juga huruf yang dia tak dengung. Dia tulis kat sini nampak tak jelas pula. Dia kalau mutajanisain contoh dia sama makhraj tapi lain sifat. Contoh mim dengan ba. Apa ayat dia? Irkam ma'ana kan? Dia sebenarnya huruf tu pada kalimah irkab. Dia huruf ba kan? Ba tu huruf bibir. Mim tu pun yang dia nak berjumpa tu pun bibir. Tapi mim itu dia ada sifat gunnah. Ba ni dia tak ada sifat gunnah. Tapi apabila dalam ayat ni irkab ma'ana tu dia tak bunyikan begitu. Dia masukkan ba kepada mim kerana dia kata ba ini sama tempat keluar dengan mim. Jadi dia masuk terus. Irkam ma'ana. Maka dia jadi idgham mutajanisain pun dikira makhraj hidung juga. Kemudian mak lazim harfi mukhaffaf. Kalau kata mak lazim harfi mukhaffaf ni pada saya mak lazim harfi musaqqal pun dia termasuk juga makhraj hidung. Tambah sebab bila kita kira mak lazim harfi mukhaffaf, ada juga yang mak lazim harfi mukhaffaf yang tidak menggunakan khayshum. Contoh kalau nun, kalau surah Al-Qalam tu kan nun, dia gunalah khayshum. Tapi kalau dia sebut pada kalimah saya tak ingat surah apa, sad, tang mana dia punya khayshum? Ada tak? Tak ada. Dia sad tu huruf lidah semata-mata. Jadi dia tak bolehlah juga nak kata mak lazim harfi mukhaffaf saja. Ada sesetengah daripada hukum mak lazim harfi mukhaffaf ni ada makhraj khayshum. Itu yang dimaksud. Juga mak lazim harfi musaqqal pun ada juga makhraj khayshum itu. Ataupun makhraj hidung. Contoh alif lam mim. Tu dia pergi hidung lah tu. Tang mana kita tambah dua harakat dengung tu. Bila kita pecahkan lam itu dia eja dengan lam alif mim. Kan hujung lam alif mim tu mim kan. Nak berjumpa dengan mim dia jumpa siapa dulu? Huruf mim lah. Mim macam mana ejaan dia? Mim ya mim. Jadi hujung lam tadi ada huruf mim berjumpa dengan kalimah mim yang dah dieja. Jadi mim jumpa mim. Jadilah idgham mislain. Maka dia adalah makhraj yang keluar daripada hidung. Lam mim. Okey, dia tak boleh lari daripada khayshum. Dan akhir sekali mim dan nun yang bersabdu syaddah, disebut syaddah iaitu wajibul gunnah. Maksud wajibul gunnah mesti wajib dengung. Tambah sikit kat bawah tu tulis sikit dua harakat tu mesti. Bila sesuatu bacaan itu ada gunnah, dia tak boleh lari daripada dua harakat kadar. Senyum Fiza. Dua harakat kadar gunnah tu jangan hilang. Satu harakat tak cukup syarat dia. Okey, ni saya pesan kat diri saya juga ni. Baca laju nak kerja apa entah, kan? Jadi contohlah kita baca wa il qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun. Contoh inni ja'ilun. Ada dah dengung? Ada tak? Ada dah dengung tapi tak cukup kadar dua harakat tu. Tu maksud saya. Sebab ada yang kata dah dengung dah. Azhar ni tak dengar kat ni. Betul, saya akui dengung tu dah ada. Walaupun nun itu tidak ada sabdu, walaupun nun itu tidak mati, walaupun nun itu berbaris. Contoh,
Anzal. Dah sifat gunnah dia, tapi yang nun sabdu ini martabat gunnahnya adalah martabat yang paling atas, yang paling tinggi. Nun ni dia ada 5 martabat, yang mana nun yang sabdu atau mim sabdu itu martabat dia first kali. Jadi sebab apa kekuatan dia dekat kadar dia yang 2 harakat tadi berbanding dengan nun-nun yang lain. Sebab tu dia tak boleh dibaca kurang dari 2 harakat. Nanti dia akan sama martabat dia dengan yang lain. Nanti kita akan martabat gunnah tu. Baru kita faham kenapa kita kena dengung, yang ni tak payah dengung. Jadi jangan kita remeh-remeh sangatlah. Nampak dengung tu kan. Lil malaikati inni. Okey, boleh? Alhamdulillah. Jadi nanti kalau ada soalan nak tanya boleh tanya. Cuba tengok muka surat 48. Ni kalau kita nak menguji minda kita isilah. Kita dah belajar dah ni. Ada tak? Kan? Ni kita isilah untuk kita punya pemahaman kita kan. Semua ada buku kan? Muka surat 48 tu semua kosong. Ustazah, bibir dah ke belum? Bibir belum. Masya Allah. Tengok. Ustazah dilupakan. Habiskan boleh tak? Saya habiskan boleh tak? Ada lagi masa? Boleh Sebab bibir tak banyak, 4 je. Sekejap je. Okey. Huruf bibir ni yang menggunakan kedua-dua bibir adalah 3 sahaja. Iaitu mim, waw dengan ba. Sebab tu fa belakang sekali. Sebab fa ini satu bibir je diguna. Kita tengok satu-satu mim. Terhasil apabila merapatkan bahagian luar 2 bibir. Kenapa dia sebut bahagian luar 2 bibir? Sebab dia ada bibir dalam, dia ada bibir kat luar. Yang pakai lipstick tu, betul bibir dia. Yang pakai lipstick tu belah luar lah. Okey, jadi dekat situ tempat keluar mim. Kat situ tempat keluar mim. Maka kita tengok dia punya sifat. Dia ada jahar, dia ada tawassud. Ini lain sikit. Jahar apa? Ketahan udara. Dah kalau dah tertutup rapat macam mana nak keluarkan angin? Tak adalah. Kan? Im, tak ada dah keluar angin Lepas tu bahagian suara nak kata lepas tak boleh, nak kata tahan tak boleh. Dia jadi duduk tengah-tengah. Tawassud. Dia lembut. Okey. Kalau dia kata dia syiddah pun tak boleh. Tak boleh. Dia macam tak selesai kan. Baru dia namakan tawassud. Seterusnya istifal. Ini memang jelas lah istifal infitah ni. Kerana apa? Dia tidak ada kaitan langsung dengan lidah. Hurufnya keluar dekat bibir. Jadi pangkal lidah tu tentulah tak angkat. Jadi bila tak angkat kita tahu dah memang istifal dan infitah. Bila tak terangkat lidah maka ruang belah belakang tu luas. Jadi istifal, infitah pun mengikut. Akhir sekali idlaq. Letak bibir je dia dah ada dah kat situ. Sifat mim. Maka dia letaklah izlaq, bukan ismat. Dia agak mudah berbanding yang lain kan. Okey, seterusnya makhraj yang kedua iaitu waw. Dia terhasil apabila membulatkan, dia tidak merapatkan. Dia membulatkan 2 bibir dengan sedikit ruang antaranya. Macam O kat tengah-tengah. Macam yang dalam tepi kita nampak dia terbuka sikit. Yang dari depan tu pun dia ada buat macam O tu kan. Tapi masih lagi menggunakan 2 bibir atas dan bawah. Cuma dia tidak rapat. Sama ada dia berbaris. Kalau dia berbaris dia bulat dulu, dia buat wa. Ataupun kalau dia matikan au. Pun sama, dia tak boleh au. Tak boleh rapat bibir kan. Dia tetap juga bulat. Au. Okay, dia tetap juga ada ruang. Okay, itu waw. Wa, wi, wu. Kita tengok di situ sifat dia jahar, rakhawah. Angin tak keluar tapi suara je. Wa, dia tak ada wa, dia tak ada tiup dulu baru keluar suara. Tak ada dia terus di suara wa. Atau kita matikan au. Ada tak angin keluar? Au. Tak ada au saja. Dia hanya keluar suara sahaja. Kemudian sama juga waw ni mengikut juga mim, dia ada istifal dan infitah. Dia tidak menggunakan lidah yang belah dalam. Seterusnya sifat ismat. Ni. Ada juga yang kata kenapa dia tak kategorikan idlaq waw ni? Sebab dia walaupun kita kata menggunakan bibir ini penuh, tapi dia punya keadaan bibir tadi tu dia tidak
tidak merangkumi macam mim, dia tidak rapat lah, senang cerita dia tidak rapat. Jadi dia letak kat sini ismat juga. Dia bukan satu huruf yang mudah juga. Dia jadi sukar dari segi makhraj waw tu. Au. Itu yang kadang-kadang bila kita baca waw, kita pastikan jangan ditertebal dan sebagainya, takut nanti dia berubah sifat Dan akhir sekali, okey, untuk sifat waw ni dia ada 6 sifat, dia tambah satu iaitu lin. Lin ini terjadi ketika huruf itu dia berbaris pun sebenarnya dia lembut. Wa, wi, wu, dia lembut sebab dia gunakan belah depan. Ataupun dia matikan, tapi kalau mati hanya melibatkan baris atas sajalah, dia jadi mad lin. Au. Contoh khauf, dia jadi lembut. Lin ni maksudnya lembut. Itu adalah sifat tunggal. Okey. Seterusnya yang terakhir untuk kedua-dua bibir. Terhasil apabila merapatkan bahagian dalam dua bibir. Ba. Okey, ba. Bibir lebih rapat berbanding dengan huruf mim. Okey, bila kita letak je mim, dia dah boleh bunyi dan ada dengung. Tapi ba ni dia kena rapat lagi sebab nak kena jaga supaya dia tidak ada dengung yang keluar. Okey, tapi masih lagi menggunakan dua bibir. Kalau kita tengok dia punya contoh, ab, ib, ub. Beza yang paling ketara adalah qalqalah lah, tapi mim tidak ada qalqalah. Jadi kita tengok dia punya sifat. Yang atas sekali dua-dua tertahan jahar dan syiddah. Udaranya tidak keluar, suaranya pun tidak keluar. Okey, contoh ab kan, ab. Tanpa qalqalah dulu ab. Dia tahan dulu dua-dua Kemudian kita tengok yang ketiga dan keempat, istifal infitah. Macam yang saya sebut tadi lah, dia tidak menggunakan lidah. Dan akhir sekali idlaq. Macam mana mim, macam itulah juga ba. Letak sahaja dekat bibir, maka dia jadi idlaq. Dan akhir sekali barulah dia sebut qalqalah. Okey, dilantunkan semula bunyi ba. Dan akhir sekali iaitu makhraj huruf fa terhasil apabila hujung gigi kacip atas, gigi kapak atas tekan ke bahagian dalam permukaan bibir bawah. Belah dalam. Pandai dia lukis. Gambar rajah bibir yang ngala ke depan tu, dia punya gigi tu nampak dia macam mengaut ke dalam kan. Nampak tak? Menunjukkan dia tak payahlah keluar gigi sampai ke depan. Tak payah. Fa dekat perut bibir. Saya suka sebut perut bibir yang tak kena lipstick tu. Tu tempat keluar fa Okey. Jadi fa ini menggunakan satu gigi, gigi atas dan bibir bawah. Satu bibir saja iaitu bibir bawah. Apa sifat-sifat dia? Hams, rakhawah. Dia terlepas dua-dua. Affa. Dua-dua terlepas. Angin terlepas, suara terlepas. Kemudian yang tiga tu sama juga macam huruf waw tadi. Istifal, infitah dan idlaq. Okey, wallahu a'lam. Habis. Waw pula. Ba dengan mim, izlaq. Okey, itu sahaja untuk makhraj bibir. Kena ingat izlaq hanya 6 huruf saja yang terlibat, iaitu apa huruf dia? Firra min lubbin. Ingat tak? Nanti kita buat ulang kaji sikit lah. Dia bab sifat dengan makhraj ni dia kena rajin-rajin ulang-ulang. Kalau tak kita tak ingat kan, kita jarang sebut firra min lubbin. Perut min lapar. Contoh. Okey, habis. So nanti boleh buat yang bahagian muka surat 48 tu. Bibir, halkum, rongga mulut, lidah. 4 je dia bagi. Bibir, halkum, rongga mulut, lidah. Khayshum mana? Khayshum tu letak je lah dekat atas. Okey, habis. Okey, ada apa-apa soalan? Ustazah, macam kalau kita orang baca dengan Ustazah tu, lelaki tu, Ustazah Ustazah tak tegur semua kan? Tak boleh nak tegur semua. Sebab macam kadang-kadang bila makhraj tu kan nak tepat tu lah. Dia proses belajar ni dia berperingkat tau.
Ni kita belajar nak macam mana kita nak bertalaki, memang dia tak boleh nak semak semua. Dia kalau yang bertalaki untuk sanad tu, talaki saja. Maknanya dia dah faham dah tajwid, dia tak belajar dah tajwid ni. Dia bertalaki saja. Masa tu memang kita akan satu-satulah semak dia punya sifat dia punya makhraj dia. Dah lepas yang peringkat yang ni, kalau dan bacaan dia mahir, bolehlah dia buat talaki sanad tu. Tapi makan masa jugalah. Tengok pada masing-masing lah macam mana kan. Ada yang cepat, ada yang lambat. Tengoklah pada penguasaan masing-masing baca. Tapi bukanlah bermakna saya tidak menegur semua tu, saya melepas. Bukan melepaskan apa. Kalau tegur semua saya rasa tak sempat. Tak sempat. Tak apalah, pelan-pelan. Kita bukannya boleh sekali arung kan. Sebab tu saya suka dalam kelas sejam setengah tu ada baca, ada belajar tajwid. Benda ni nak kena pegang juga tajwid ni. Kan? Okey, habis. Sadaqallahul azim. Nanti kita sambung lagi bahagian 4 huruf yang hampir sama ni sebenarnya dia berkait dengan makhraj juga ni. Sebab saya dah sebutkan juga. Cuma kita sebut sikit-sikit je lah nanti perbandingan dia. Perbandingan huruf, lepas tu sifat isti'la, itbaq. Ni pun saya dah sebutkan sekali. Tak apa, nanti saya tengoklah mana yang saya rasa penting, saya akan sentuh. Okey, sadaqallahul azim. Wa ballagha rasuluhun nabiyul karim. وهذا تنزيل من رب العالمين ربنا آمنا بما أنزلت واتبعنا الرسول فاكتبنا مع الشاهدين والحمد لله رب العالمين. Nanti kalau macam saya sebenarnya nak masukkan juga hukum-hukum lain tu bila dah habis bahagian sifat dengan makhraj, sebab dia lebih kepada sifat makhraj ni buku ni. Saya ada guna buku saya lah. Tapi saya rasa tak payah belilah. Masing-masing ada buku tajwid tak? Tengok Ustazah buku Ustazah. Buku saya ni macam-macam besi. Tapi saya tak paksa beli. Sebenarnya kalau belajar tajwid ni, yang ada kat rumah tu sama lebih kurang. Nanti saya sebutkan tajuk, just buka je lah tajuk tu. Nak tunjuk pun malu. Buku dah koyak rabak dah, gaya apa. Ya. Ajar ini ada rupanya. Ada? Yana tak ada. Fiza ada? Nanti Ustazah ambil gambar, send kat grup. Allah, saya malas nak suruh beli sebenarnya. Memang tak ada. Kalau ada dekat almari, saya tak tahulah. Mesti ada. Nanti tunjuklah gambar buku-buku tajwid masing-masing. Saya nak tengok. Okey. Sebab kat rumah saya ni saya rasa semua buku tajwid saya ada. So nanti saya tengok dia punya konten tu. Mesti sama, lebih kurang sama. Sebab dia ada hukum nun mati, mim mati, dia ada alif lam syamsiyah. Ni saya sentuh juga sebab dia lebih kepada makhraj. Lebih kepada makhraj. Kita kan memang niatnya nak memperbaiki makhraj kan. Saya stop dulu recording.